menyaksikan syuhada. Dunia kau sepi, hilang kata ternanti. Kau dengar dan fahami rasa hati menangis. Engkau syahid hidup dan cintamu lagi, bangkitkan hati-hati yang lama mati, membela agama biar hancur dulu. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada pagi ini, pagi 3 Ramadan 1441 Hijrah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hari sudah kita berpuasa. Alhamdulillah, satu nikmat untuk kita. Satu nikmat Allah bagi sekali lagi kepada kita untuk kita berada dalam bulan Ramadan untuk tempoh. Kita tidak pasti berapa lama lagi. Tetapi gunakanlah ruang dan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk kita melalui Ramadan dengan lebih baik. Dan semoga mendengar, menonton kuliah online kisah sahabat setiap pagi bermula 1 Ramadan hari itu menjadikan kita orang yang sentiasa rasa bersemangat untuk melalui Ramadan dari hari ke hari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 hari sudah kita telah membincangkan 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama pada hari pertama Ramadan kita bincang ialah Talhah bin Ubaidillah. Kemudian semalam kita bincang seorang lagi sahabat yang hebat, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak bincang seorang sahabat yang Nabi sebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mulakan dengan bacaan hadis ini, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. La manadilu Sa'd bin Mu'adz fil jannah khairum min hadha. Hadisnya ni pendek ya. Petikkan daripada satu hadis yang agak panjang. Nabi sebut sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di dalam syurga lebih baik dari kain ini, iaitu sutra. Nabi menunjukkan sutra. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan hadis ini menggambarkan sapu tangan yang pernah dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz di dalam syurga. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di dalam syurga adalah lebih baik berbanding kain sutra yang Nabi pegang waktu itu. Hebatnya.
gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat baginda, iaitu Sa'ad bin Mu'adz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita berbicara tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pasti ramai di kalangan kita pernah mendengar kisah Sa'ad bin Mu'adz, pernah membaca kisah Sa'ad bin Mu'adz. Insya-Allah pagi ini saya bukan nak mengajar, tetapi pagi ini kita nak menyegarkan minda kita semula. Dan kita nak menyegarkan minda kita semula dengan kisah Sa'ad bin Mu'adz insya-Allah. Banyak sahabat Nabi ada nama Sa'ad ni tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Antaranya Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz, okey. Jadi mereka ni orang-orang hebat. Jadi insya-Allah pagi ni kita nak tengok kisah Sa'ad bin Mu'adz insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang sahabat Nabi, saya berharap ia mampu untuk membangkitkan semangat kita. Semangat kita untuk terus kekal dalam Islam dan membangunkan hati-hati kita agar Islam ini terus menerus akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu hanya mendengar kisah sahabat melalui telinga, kemudian keluar juga melalui telinga. Biarlah kita mendengar kisah sahabat, kita menghayati kisah sahabat, bukan sekadar seronok dengan sejarah silam, tetapi kita nak membina sejarah baru pada abad kita ini berdasarkan kepada apa yang telah ditunjukkan oleh generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semalam kita bincang tentang Ja'far bin Abi Talib. Sebelum itu Talhah bin Ubaidillah. Kedua-dua sahabat Nabi ini datang dari kaum Quraisy. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pagi ini kita nak bincang tentang sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz yang bukan datang daripada kaum Quraisy. Sa'ad bin Mu'adz merupakan seorang sahabat Nabi yang berasal dari Madinah. Ataupun lebih tepatnya beliau berasal dari suku Aus. Ataupun lebih spesifik lagi datang daripada Bani Ashal. Bani Ashal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi dengan lebih panjang, dengan lebih lanjut insya-Allah, kalau tuan-tuan baca di awal siaran langsung kita tadi ada semacam pengumuman dibuat oleh pihak laman Facebook ISMA Pulau Pinang ini, iaitu insya-Allah kita ada soalan kuis tuan-tuan dan puan. Bermula hari ini kita ada soalan kuis berkaitan dengan siri kisah-kisah sahabat yang saya bawa ini, dan insya-Allah kumpulkan soalan-soalan ini dan kita akan bagi pautan untuk menjawab soalan ini pada hari Khamis insya-Allah. Pada hari Khamis ke hari Jumaat saya lupa dah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh jawab di situ dan kita akan mencari pemenang, di mana pemenang akan diberi wang tunai RM50. Banyak tuan-tuan, RM50 ni kan. Hari ini RM50 kan. Boleh beli bahan mentah, masak kan. Boleh bertahan 2-3 hari di rumah insya-Allah. Tapi kalau RM50 pergi makan kat kedai, sekali makan habis dah. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sikit biodata ataupun pengenalan diri Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Mu'adz bin Nu'man bin Imri Al-Qais Al-Ausi Al-Ansari, ataupun lebih dikenali dengan panggilan
Abu Amru. Abu Amru. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz bin Nu'man bin Imri Al-Qais Al-Ausi Al-Ansari. Sebab apa diletak hujung Al-Ansari, tuan-tuan? Beliau datang dari orang Ansar. Apa maksud Ansar? Ansar ialah orang-orang yang tinggal di Madinah yang membantu ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah. Mereka digelar Ansar. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dipanggil Al-Muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil-sambil tuan-tuan puan-puan menonton siaran langsung ini, saya juga mohon kerjasama semua untuk kita kongsi-kongsi, share siaran langsung ini agar rakan-rakan kita menyedari adanya kisah Sa'ad bin Mu'adz pada pagi ini. Moga mereka juga bakal menonton dan mengetahui kisah ini dan mendapat manfaat daripada kisah ini, insya-Allah. Mudah saja tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tekan je button yang pertama pada saya, kalau lebih baik kita tekan je button start tu. Button start, kita share sebagai hosting watch party. Watch party ni rasa ni lebih ramai akan melihat di laman FB kita sendiri, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada semua yang menonton dan sejak dari awal hari pertama sampai hari ini. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat barakah, dapat ganjaran pahala daripada sedikit masa yang diberikan ini untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita dah tahu dah nama sebenar Sa'ad bin Mu'adz. Sekarang kita nak tahu bila Sa'ad ni dia masuk Islam. Bila Sa'ad bin Mu'adz memeluk agama Islam. Dia bukan Islam dari kecil, tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memeluk agama Islam pada usia beliau 30 tahun. 30 atau 31. Lebih kurang macam itulah usia Sa'ad bin Mu'adz ketika memeluk agama Islam. Di mana beliau memeluk agama Islam? Beliau memeluk agama Islam ketika berada di mana, tuan-tuan? Ketika beliau berada di tanah airnya sendiri, di Madinah Al-Munawwarah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuknya Islam Sa'ad bin Mu'adz ini memberikan satu kekuatan yang amat hebat kepada umat Islam yang berada di Madinah pada waktu itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok sikit bagaimana Sa'ad bin Mu'adz memeluk agama Islam. Satu waktu As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Beliau adalah As'ad bin Zurarah ini adalah seorang sahabat Nabi yang memeluk agama Islam ketika peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama. Tuan-tuan boleh cari balik kisah Bai'atul Aqabah. As'ad bin Zurarah ini dia datang dari Madinah. Dia pergi ke bumi Makkah. Kemudian bertemu dengan Rasulullah. Kemudian mereka seramai 12 orang. Ada, saya tak ingat berapa lelaki, berapa perempuan, tapi majoritinya lelaki. Selepas memeluk agama Islam, mereka nak balik semula ke Madinah. Sebelum mereka nak balik semula ke Madinah, tuan-tuan, As'ad minta kepada Rasulullah. Minta apa, tuan-tuan? As'ad minta kepada Rasulullah untuk membawa bersama seorang sahabat dari Mekah, ikut mereka pulang ke Madinah, agar sahabat yang ikut mereka ini boleh mengajarkan mereka tentang Islam dengan lebih mendalam dan seterusnya menyebarkan agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendengar permohonan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sedikit masa. Maksudnya keesokan hari baru Nabi umum. Akhirnya datang keesokan hari, Nabi pun mengumumkan seorang sahabat untuk ikut 12 orang Madinah ini balik ke Madinah, ataupun nama dulu Yathrib.
balik ke Madinah tuan-tuan untuk mengajar mereka tentang agama baru ini iaitu Islam dan seterusnya menyebarkan agama ini di bumi Madinah Al-Munawwarah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang bertuah yang dipilih itu ialah Mus'ab bin Umair. Pasti tuan-tuan pernah dengar kan nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini bacaan Quran dia hebat, lancar, sedap kan, sehingga dia pernah diberi gelaran Muqri'ul Madinah, pembaca Al-Quran Madinah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini bermakna apabila Mus'ab diutuskan bersama 12 orang yang telah memeluk agama Islam bersama dengan Rasulullah di Bai'atul Aqabah, kemudian balik semula ke Madinah, ini menunjukkan Mus'ab adalah orang pertama yang diutus menjadi duta Islam keluar dari bumi Makkah Al-Mukarramah. Besar tuan-tuan dan puan peranan Mus'ab bin Umair ini. InsyaAllah kalau ada masa, kalau sempat kita bincang tentang kisah Mus'ab bin Umair pula dalam siri yang lain. Cuma saya sebut sikit je. Mus'ab ini tuan-tuan, apa kerja dia? Kerja dia ialah dia pergi ke Madinah bersama dengan 12 orang ini untuk mengajar Islam kepada 12 orang tadi ini dan menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan tak pernah pergi bumi Madinah, contohlah kan. Ini pertama kali Mus'ab keluar dari bumi Makkah, tuan-tuan. Pergi ke Madinah. Tidak ditemani oleh sahabat-sahabat yang lain. Malah bersama dengan sahabat-sahabat baru yang baru kenal, tak ada sebulan, tak ada 2 bulan, tuan-tuan. Pergi ke tempat baru. Satu, kita kata suasana baru. Tapi Mus'ab pergi atas dasar ingin menegakkan akidah ini. Ingin menyebarluaskan agama ini. Dan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab pergi dengan 12 orang ini. Dan apabila sampai di Madinah Al-Munawwarah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab dia tinggal bersama dengan keluarga As'ad bin Abu Zurarah. As'ad bin Zurarah. Pada suatu hari, ni dah sampai Madinah tuan, maka baliklah 12 orang ini dengan Mus'ab. Jadi tadi mai 12 orang jumpa Rasulullah, balik jadi 13 orang. 12 orang Madinah asal dan seorang Mus'ab bin Umair. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu, satu hari, Mus'ab bin Umair bersama-sama dengan As'ad bin Zurarah telah pergi ke satu kebun atau satu taman. Mereka duduk di sana sedang berehat-rehat. Kemudian mereka nampak satu kumpulan manusia. Tidak jauh daripada mereka duduk sedang berehat itu, nampak kumpulan-kumpulan kecil manusia. Di dalam kumpulan kecil manusia itu ada 2 orang yang agak dikenali di kawasan tersebut. Yang pertama bernama Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr. Yang kedua pula bernama Sa'ad bin Mu'adh. Mereka berdua ini sangat dikenali kerana mereka adalah pemimpin Bani Ashal. Tuan-tuan, mereka adalah pemimpin Bani Ashal. Dan saat itu, waktu itu, mereka ini masih lagi berada dalam kekafiran. Usaid dan Sa'ad masih lagi berada dalam kesyirikan. Maka Sa'ad telah berkata kepada Usaid, maksudnya pada waktu itu juga Usaid dan Sa'ad nampak As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair telah memasuki kebun ataupun tempat yang mereka ada pada waktu tersebut. Maka Sa'ad berkata kepada Usaid, dan Sa'ad berkata kepada Usaid, temuilah 2 orang laki-laki yang telah mendatangi kedua perkampungan kita tersebut untuk menjadikan orang-orang kita ini bodoh dan lemah.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad kata kepada Usaid, pi jumpa dengan depa berdua, habaq dengan depa berdua, jangan lagi mai ke kampung kita untuk ajak orang-orang kita ikut agama mereka. Tuan-tuan dan puan, Sa'ad ini pemimpin utama. Dia mengarahkan sahabat baiknya Usaid bin Hudhair untuk pergi bertemu dengan kedua-dua orang Islam ini, iaitu Mus'ab dan As'ad. Tuan-tuan, pergi berjumpa dengan kedua-dua ini dan minta mereka jangan lagi datang ke kampung mereka, iaitu kampung Bani Ashal. Jangan datang lagi, tuan-tuan. Ini diminta oleh Sa'ad kepada Usaid dengan tegas. Dia habaq dekat mereka, jangan mai lagi tempat ini. Jangan memperbodohkan lagi orang kampung kita. Tuan, Usaid pun tanpa cakap banyak, terus bergerak, pergi jumpa dengan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan, Usaid ni dia bukan pergi tangan kosong dah. Ni nak bagi tahu. Usaid ni dia bukan pergi tangan kosong. Dia bukan pergi saja macam tu ya tuan-tuan. Dia pergi bersama dengan tombak berada di tangannya. Maksudnya ada senjata, tuan-tuan. Ada senjata di tangannya. Dan apabila dia sampai di tempat As'ad dan Mus'ab duduk, dia mula untuk memarahi mereka berdua. Dan pada ketika sebelum Usaid tu sampai, As'ad sebut dekat Mus'ab. Tuan-tuan, As'ad dia sebut dekat Mus'ab. Sebab As'ad ni dia kenal. Dia kenal Sa'ad, dia kenal Usaid. Jadi As'ad sebut dekat Mus'ab. Dia ni yang sedang berjalan ini, orang ini adalah pemimpin kaumnya yang datang kepada kamu, wahai Mus'ab. Dia sedang datang kepada kamu, oleh itu berlaku jujurlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan, As'ad sebut kepada Mus'ab yang duk mai ni adalah orang kuat Bani Ashal, pemimpin Bani Ashal. Jadi cakap baik-baik dengan dia, jangan cakap marah-marah dengan dia, cakap baik-baik dengan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab pun berkata kepada As'ad, jika dia duduk, ini jawapan Mus'ab kepada As'ad, jika dia duduk, aku akan lemah lembut terhadapnya. Mus'ab berpengalaman sudah berada di Makkah menyampaikan Islam. Mus'ab kata kepada As'ad, kalaulah dia mai dengan lembut dan dia duduk, jadi aku akan berlaku lemah lembut terhadapnya. Kemudian Usaid pun datang. Lalu ia berdiri di hadapan mereka sambil mencaci maki. Tuan-tuan, Usaid pun tiba dekat tempat yang mereka duduk ini, iaitu tempat As'ad dan Mus'ab. Dia terus maki hamun, tuan-tuan, kedua-dua sahabat Nabi ini. Dia berkata, apa yang telah kalian bawa kepada kami? Apakah kalian menjadikan orang-orang kami yang lemah ini sebagai orang bodoh? Nyahlah kamu dari sini jika kamu masih lagi memerlukan nyawa kamu. Itu kalimah awal Usaid. Maksudnya, dia menggambarkan pada peringkat awal lagi yang mereka tidak selesa dan mereka tidak suka adanya orang luar datang ke kampung mereka untuk menyampaikan agama baru ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tapi Mus'ab tidak melatah, tuan-tuan. Ini hebat sahabat Nabi. Tidak melatah. Tidak bangkit untuk marah balik. Tapi Mus'ab kata apa? Mus'ab kata kepada Usaid, tidakkah anda duduk dahulu dan dengarkan apa yang ingin aku sampaikan? Allahu Akbar. Tuan, seolah-olah kata macam ni, sabar. Boleh tak duduk Sat? Dengar apa aku nak cakap. Lepas tu, hang buat keputusan.
Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab teruskan lagi kata-katanya. Kalau kamu senang, kamu suka dengan apa yang aku perkatakan, kamu boleh terima. Tetapi seandainya kalau kamu tidak suka dengan apa yang akan aku perkatakan, aku akan menahan apa yang anda tidak sukai tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Mus'ab memberitahu secara jelas, kalaulah apa yang aku cakap ini hang suka, maka terimalah dia. Hang boleh pilih nak terima atau tidak. Tetapi kalau apa yang aku cakap ini hang tak suka, aku takkan paksa hang untuk suka apa yang akan aku kata. Usaid pun berkata, kamu telah berlaku adil. Tuan-tuan, kat sini dah Usaid dah nampak dah cara Mus'ab. Usaid kata, kamu telah berlaku adil. Lalu Usaid pun dia pacak tombak dia kat tanah. Lepas tu dia duduk. Setelah itu Mus'ab berbicara kepada ni tentang Islam dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kemudian keduanya, As'ad dan Mus'ab berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya kami telah melihat tanda keislaman di wajah Usaid sebelum ia berbicara kerana pancaran dan mudahnya ia menerima tawaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saat Mus'ab sedang berbicara dengan Usaid itu, As'ad dan Mus'ab melihat raut wajah Usaid. Mereka dapat merasakan yang raut wajah itu sedang menerima satu persatu ayat-ayat Quran, butir-butir mutiara yang keluar daripada mulut Mus'ab bin Umair. Tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usaid sedang dicairkan hatinya oleh Mus'ab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan, kan, kalau kita boleh ambil satu pengajaran daripada sini, orang yang suara dia sedap, faham Al-Quran, baca Quran boleh menyebabkan orang rasa seronok dengan dia, tuan-tuan. Ini kita boleh gunakan sebagai satu elemen untuk kita berdakwah kepada masyarakat, tuan-tuan. Kita boleh pergunakan segala kelebihan yang ada pada kita untuk kita berdakwah kepada orang, mendekatkan diri kita dengan orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar penuturan dan bacaan Mus'ab, Usaid berkata, tuan-tuan, apa dia kata? Alangkah baik dan indahnya perkataan ini. Apa yang harus kalian perbuat jika aku hendak masuk agama ini? Allahu Akbar, tuan-tuan. Usaid kata kepada Mus'ab dan As'ad, indah sungguh kata-kata yang dilontarkan sebentar tadi. Apa yang perlu aku buat kalau aku nak masuk agama ini? Allahu Akbar, tuan-tuan. Usaid yang datang dengan penuh kemarahan sebentar tadi berjaya didudukkan di hadapan Mus'ab oleh Mus'ab dan As'ad dalam keadaan yang begitu lembut. Kemudian dibicarakan ayat-ayat Allah kepada dia dan akhirnya hati dia lembut. Habis, tuan-tuan, dibelai oleh Mus'ab dengan ayat-ayat Allah, dan Usaid dengan penuh redha tanpa paksaan menyatakan rasa dia untuk masuk agama Islam. Apa yang disebut oleh Mus'ab? Mandi dan cucilah pakaianmu, kemudian bersyahadahlah dengan syahadah kebenaran, iaitu syahadatain. Setelah itu solatlah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab kata kepada Usaid, pergilah mandi seketika. Lepas itu datang semula ke sini dan
kita mengucap, kita menyebut kalimah syahadah. Maka ustaz pun melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islamlah ustaz pada waktu tersebut. Dapat seorang pemimpin Bani Ashal. Kemudian ustaz pun selepas membersihkan diri, selepas solat 2 rakaat, selepas memeluk agama Islam, ustaz berkata kepada As'ad dan Mus'ab. Apa dia kata dia? Sesungguhnya di belakangku ada seorang laki-laki yang jika dia mengikuti kalian, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang akan ketinggalan darinya. Sekarang aku akan mendatangkannya kepada kalian. Ia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan tunggu esok dah, tapi waktu yang sama. Selepas Usaid selesai bersyahadah, Usaid sebut dekat Mus'ab dan As'ad. Kamu nampak dah tu? Itu lelaki yang kalau dia ikut kamu, kalau dia bersama dengan kamu, maksudnya memeluk agama Islam ini, di belakangnya kesemuanya pengikut-pengikutnya akan bersama-sama dengan dia untuk ikut ajaran kamu. Allah tuan-tuan, Ustaz bagi satu hint yang cukup hebat. Maksudnya Ustaz kata, kalau kamu dapat lelaki ini untuk ikut ajaran kamu, seluruh rakyat yang berada di belakang dia, pengikut-pengikut dia akan mengikut ajaran kamu. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz berkata kepada Mus'ab dan As'ad, aku akan pergi bertemu dengan dia dan aku akan bawa dia datang bertemu dengan kamu hari ini juga. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, Ustaz baru masuk Islam dah. Dia bukan masuk Islam selepas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia baru masuk Islam, tuan-tuan. Dia baru masuk Islam. Ustaz baru masuk Islam, tuan-tuan. Pada waktu itu juga, setelah dia terkesan dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Mus'ab, dia berjanji kepada mereka untuk bawa sahabat dia, Sa'ad bin Mu'adz, untuk datang bertemu dengan dia, dengan Mus'ab. Bukan kata, tak apa, hang bagi aku masa 3 hari, 4 hari, aku pergi pujuk dia, nanti aku bawa hadiah mai. Tak, lala tu terus, tuan-tuan. Hebatnya, tuan-tuan. Hebatnya generasi awal sahabat Nabi, apabila mereka mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, tuan, habis kekafiran yang mereka genggam selama ini, mereka baling campak ke jurang yang lebih dalam. Mereka tidak pandang ke belakang sudah. Mereka mahu pandang ke depan dan mahu mengajak seramai mungkin orang, seramai mungkin masyarakat untuk ikut ajaran ini. Itu hebatnya generasi mereka. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada yang baru menonton siaran langsung ini. Dan terima kasih kerana sudi hadir ke laman Isma Pulau Pinang pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon untuk yang baru datang ini juga untuk share, untuk share video ini, rakaman siaran langsung ini, agar rakan-rakan kita di laman FB kita dapat mengetahui kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz. Kita sedang berbicara tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Baru lagi, tuan-tuan yang baru sampai jangan bimbang. Kita baru mula aja, tuan-tuan. Baru mula lebih kurang dalam 15 minit. Tak jauh lagi. Kita baru masuk sampai kepada fasa Sa'ad nak masuk Islam. Tuan-tuan, Ustaz dah masuk Islam, maka Ustaz pun pergi jumpa dengan Sa'ad. Lalu Ustaz mengambil tombaknya dan segera pergi menemui Sa'ad dan kaumnya. Ketika itu mereka sedang berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Tatkala Sa'ad melihat Usaid berjalan ke arahnya, dia berkata, aku bersumpah demi Allah, Usaid telah datang kepada kami dengan raut wajah yang berbeza ketika dia berangkat tadi. Ketika Usaid telah berhenti di tempat perkumpulan itu, Sa'ad berkata kepadanya, apa yang telah kamu lakukan?
Saat cerita balik tuan-tuan, ketika mana dia nampak Usaid patah balik mai dekat kumpulan hak depa duduk ni, Saat kata wajah dia cukup berbeza ketika dia pi tadi. Raut wajah ni cukup berbeza, tidak sama. Allahu akbar tuan-tuan, nampak dah pancaran berbeza. Jadi Saat tanya kepada Usaid, apa yang hang dah buat Usaid? Tadi hang pi jumpa depa dua orang tu. Kan? Hang halau tak depa lagi? Contoh ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Usaid? Aku telah mengajak bicara dua orang itu. Maka demi Allah, aku tidak melihat satu kejelikan pun pada keduanya, dan aku telah melarang mereka berdua. Lalu keduanya berkata, kami akan mengerjakan apa yang anda sukai. Tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usaid cuba berhelah tuan-tuan. Usaid cuba berhelah. Usaid kata apa kepada Saad? Dia kata, aku dah pergi jumpa depa dua. Tapi aku tengok depa dua ni tak ada pelik apa-apa pun. Kan? Maksudnya tak ada kata nak bahaya ke, tak ada. Kan? Dan aku pun dah larang dah depa supaya jangan buat apa yang kita tak suka tu, itu menyebarkan agama mereka. Lalu depa pun kata dekat aku, kami akan buat apa yang kamu suka. Betul ke hak tu apa Mus'ab dan dengan As'ad kata kat Usaid? Tak. Tapi ini helah Usaid supaya saat ini dia boleh berjalan pergi ke arah Mus'ab dan As'ad bin Zararah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini helah. Saya sebut sekali lagi, ia helah. Maka Sa'ad pun berdiri. Kan? Sa'ad nak dapat kepastian. Kan? Dia nak dapat, maka dia pun berdiri, dia ambil tombak dia pula, dia berjalan pergi ke arah Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Kemudian ia berkata kepada As'ad bin Zurarah, wahai Abu Umamah, demi Allah, walaupun bukan kerana adanya kekerabatan antara aku dan kamu, aku tidak akan melakukan ini. Apakah kamu ingin meliputi kami dengan sesuatu yang tidak kami senangi di perkampungan kami? Tuan-tuan dan puan, apabila tibanya Sa'ad bin Mu'adh ini ke hadapan Mus'ab dan As'ad, Sa'ad bermula dengan kata-katanya, wahai As'ad, kalaulah hang ini bukan kaum kerabat kami juga. Maksudnya mereka saling kenal mengenali, duduk di sekitar kawasan yang sama, pasti aku takkan datang jumpa dengan kamu di sini. Kan? Jadi aku minta kepada kamu, janganlah buat sesuatu yang kami tak suka kat sini. Ni Sa'ad bagi tahu dah ni awal-awal lagi. Jangan buat sesuatu yang kami tak suka. Benda apa yang tak suka tuan-tuan? Iaitu mengajak orang-orang di situ untuk meninggalkan agama lama nenek moyang mereka dan masuk agama baru, iaitu Islam yang dibawa oleh Muhammad. Sedangkan As'ad bin Zurarah sebelumnya telah berkata kepada Mus'ab, As'ad kata, masa Sa'ad duk mai tu, As'ad kata kepada Mus'ab, telah datang kepada anda pemimpin kaum yang ditaati oleh kaumnya. Jika ia mengikuti anda, tidak akan ada yang ketinggalan dari anda dua orang dari mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, As'ad bagi clue kepada Sa'ad bin Mu'adh. Kepada Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan dan puan, apa kata As'ad? Ni, hak dok mai ni, dia adalah pemimpin utama kaum dia. Kalaulah dia berjaya ikut kamu, wahai Mus'ab, ribuan orang yang berada di belakangnya akan mengikut kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Sa'ad tiba, dia telah marah kepada mereka berdua. Akhirnya Mus'ab sebut kepada Sa'ad, boleh tak bagi sikit masa
dengar apa kami nak sebut. Kalau boleh tak duduk kita sembang-sembang. Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Dia punya ayat ataupun permulaan. Dan seperti mana dengan Usaid tadi, Mus'ab kata, kalau kamu boleh terima, maka terimalah ia. Kalau kamu tak boleh terima, aku tidak akan paksa kamu untuk menerima apa yang tidak kamu senangi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau Usaid tadi cair dengan Mus'ab pada peringkat awal ini, Sa'ad juga cayak tuan-tuan. Sa'ad yang main garang-garang tadi, pacak tombak dia, duduk di hadapan Mus'ab bin Umair. Apa berlaku? Kami telah melihat demi Allah pada wajahnya ada tanda keislaman sebelum ia berbicara. Sekali lagi tuan-tuan, As'ad berkata, kami tengok wajah Sa'ad ketika itu seolah-olah kami telah nampak pancaran nur keimanan yang bakal terbit dari wajahnya. Seolah-olah begitu tuan-tuan, As'ad nak sebut. Hebat tuan-tuan kan? Sahabat-sahabat Nabi ini kan? Boleh nampak wajah bersih yang akan mengikut mereka. Lalu Sa'ad berkata kepada keduanya, apa yang kalian perbuat jika kalian masuk Islam dan masuk ke dalam agama ini? Sa'ad tanya kepada mereka. Setelah Sa'ad dengar hujah-hujah Mus'ab, dengar ayat-ayat Quran daripada Mus'ab, Sa'ad pun bertanya kepada mereka berdua, kalaulah kamu nak masuk ke dalam agama ini, apa yang akan kamu buat? Dia bertanya tu seolah-olah seperti bagi pihak diri dia. Maksudnya dia nak tanya, kalau aku masuk agama kamu ini, aku kena buat apa? Jawapan Mus'ab sama seperti mana jawapan kepada Usaid tadi, iaitu kamu pergilah mandi, bersihkan diri, basuh pakaian kamu, kemudian bersyahadah, kemudian buat solat sunat 2 rakaat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ad pun melakukan perkara yang diminta yang disebut oleh Mus'ab tadi. Maka Islamlah Sa'ad bin Mu'adz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tatkala Sa'ad masuk Islam itu, dikatakan para sejarawan umurnya 31 tahun. Berapa tuan-tuan? 31 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaik saja selesai, Sa'ad dan Usaid berjalan bertemu dengan kaum mereka. Bertemu dengan Bani Ashal tuan-tuan. Sa'ad berkata kepada Bani Ashal secara jelas, wahai Bani Ashal, menurut pengetahuan kalian, bagaimana posisi aku di antara kalian? Sa'ad tanya, wahai Bani Ashal, aku ini dengan kamu bagaimana? Kamu tengok aku ni macam mana? Apa jawab orang-orang Bani Ashal yang ramai-ramai itu? Anda adalah pemimpin kami dan orang yang paling utama pendapatnya serta orang yang paling dipercaya pertimbangannya. Tuan-tuan dan puan, orang-orang Bani Ashal berkata kepada Sa'ad, kamu adalah pemimpin kami, kamu adalah orang yang paling kami percaya dan setiap pendapat kamu kami akan dengar. Maksudnya tuan-tuan, memang orang sangat hormat kepada Sa'ad bin Mu'adz. Pemimpin yang cukup dihormati. Hebat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Sa'ad membalas balik. Sa'ad kata apa? Maka sesungguhnya, wahai kaumku, baik lelaki mahupun wanita, kamu haram berbicara kepadaku hingga kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad sebut kepada kaumnya dengan jelas, kalau kamu semua tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan seorang pun di kalangan kamu, sama ada lelaki atau wanita, yang datang mai bercakap dengan aku. Tu tuan-tuan, cara pemimpin pada waktu itu mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam.
Ini satu lagi pengajaran yang kita boleh ambil, tuan-tuan. Apabila kita berdakwah kepada pemimpin masyarakat, kita berdakwah kepada pemimpin kaum-kaum tertentu, pemimpin kepada organisasi-organisasi tertentu, dia boleh menggunakan pengaruhnya untuk mengajak orang lain untuk mengikutnya, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya bagi contoh dalam perniagaan, kan? Contoh perniagaan, kita ambillah perniagaan, kita kata perunding takaful, tuan-tuan. Perunding takaful, dia target satu company ni, dia tahu satu syarikat ni ada 30 orang. Dia tahu ada 30 orang. Kan? Jadi dia kata nak dapat 30 orang tu ikut plan takaful dia, masuk dengan dia. Macam mana dia nak buat? Dia akan kata, aku kena tackle. Bahasa tackle ni, aku kena pujuk bos dia dulu. Kalau bos dia setuju, bos dia masuk dengan aku, ni poin besar untuk orang lain juga akan masuk dengan aku. Biasa tak, tuan-tuan? Ahli-ahli perniagaan sekalian, betul tak? Tuan-tuan puan-puan akan target bos dulu, sebab dengan target bos ini dia boleh gunakan kuasa dia bercakap kepada anak-anak buah dia. Tuan-tuan puan-puan, saya dah masuk plan takaful sekian dengan encik ini. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan juga yang masih lagi belum ada plan takaful di mana-mana, saya harap dengar penjelasan encik ini dan buat keputusan yang terbaik untuk hidup diri, keluarga tuan, keluarga dan seluruh ahli ini. Tuan puan-puan, nampak tak bagaimana dia cuba mempengaruhi? Semalam kita bercakap tentang Ja'far, betul tak, tentang Ja'far? Saya nak sebut ni elemen pengaruh. Kan? Elemen pengaruh ni ada pada pemimpin. Pemimpin pastinya kena boleh mempengaruhi. Kalau pemimpin tidak boleh mempengaruhi, dia belum sampai level pemimpin, tuan-tuan. Semalam Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan. Nampak tak bagaimana Ja'far berbicara dengan Najasyi. Ja'far berhujah dengan Najasyi. Sehingga akhir sekali Najasyi terpaut dengan keindahan kata-kata ayat-ayat Quran yang keluar daripada mulut Ja'far bin Abi Talib. Ini pemimpin, tuan-tuan. Bagaimana kita boleh mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi orang pada waktu-waktu tertentu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun berkata, kaum Bani Ashal ketika itu selepas Sa'ad mengatakan, jangan seorang pun mai jumpa dengan aku, mai cakap dengan aku selagi mana kamu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka berkata, wallahi, tidaklah masuk waktu petang pada lelaki maupun perempuan di perkampungan Bani Ashal kecuali mereka telah menjadi muslim atau muslimah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, takdan maghrib, tuan-tuan, takdan petang habis seluruh kaum Bani Ashal memeluk agama Islam. Hebat dah Sa'ad, tuan-tuan. Ini yang saya kata tadi, elemen pengaruh yang ada pada Sa'ad bin Mu'adh. Elemen pengaruh, kan? Elemen pengaruh ini yang ada padanya sehingga dia mampu untuk mempengaruhi seluruh kaumnya untuk memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, Sa'ad baru masuk Islam tak dan sebulan tau, telah berjaya membawa seluruh kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita ni dah masuk Islam berapa tahun, tuan-tuan? Kita ni berada dalam Islam dah berapa tahun, tuan-tuan? Saya ni 40 tahun dah dalam Islam. Mak ayah saya Islam, beranak-beranak saya Islam. Betul tak, tuan-tuan? Tapi sampai hari ni saya pun belum ada pengalaman mengislamkan orang lain. Cuma sesama rakan-rakan Islam kita menyampaikan dakwah, alhamdulillah adalah orang yang terkesan. Saya pernah bertemu, tuan-tuan dan puan, dengan seorang muallaf. Dia baru masuk Islam tak sampai 6 bulan, tuan-tuan. Dia baru masuk Islam tak sampai setahun. Kan? Satu Cina. Saya jumpa dengan dia di Pulau Pinang tahun lepas. Saya tanya dengan dia, berapa orang dah yang masuk Islam dengan kamu?
Dia kata, Alhamdulillah, Encik Budi, sampai hari ini tak sampai setahun saya masuk Islam, dah ada lebih kurang 6 orang masuk Islam dengan saya. Ada ahli keluarga saya, ada rakan-rakan saya. Cik Budi tolong doa supaya mak ayah saya lembut hati ni untuk masuk Islam sama-sama dengan saya. Tuan-tuan, kagum saya dengan dia. Dia baca Quran pun waktu tu, tuan-tuan dan puan, tak lancak lagi. Sebab dia sebut dengan saya, cara dia sebut, kan? Bukan kita nak berbangga, kan? Kalau kita sebut 100 kali lebih baik daripada dia sebut. Tapi tuan-tuan, dia masuk Islam tak sampai setahun, dia telah berjaya berdakwah pada 6 orang yang kaum Cina juga untuk masuk Islam. Hebat, tuan-tuan. Hebat. Kita bagaimana, tuan-tuan? Kan? Cuma janganlah kita rasa kita tidak berjaya mengislamkan orang bukan Islam. Kita ini tidak ada ganjaran di sisi Allah. Kita buat kerja cara kemampuan kita, kan? Kawan-kawan Islam kita yang lain pula juga perlu didakwah, juga perlu diajak kepada perubahan Islam yang lebih baik, kan? Ajak mereka, kan? Mungkin ada kawan kita yang tak pernah solat. Apabila kita tegur dia, kita cakap lemah lembut dengan dia, kita ajak dia, akhirnya hari ini dia solat tanpa putus 5 waktu sehari semalam. Ini juga satu kebaikan untuk dia dan untuk kita, kan? Sebab Nabi sebut, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, terputus semua amalan kecuali 3 perkara. Sadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lah. Tuan-tuan, ilmu yuntafa'u bih, tuan-tuan. Kita ajak ilmu kepada dia, kita tegur dia supaya dia tak tinggal solat. Dia buat solat, tuan-tuan. Kita bagi ilmu kepada dia, selagi mana dia amalkan ilmu itu, kita dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis satu kaum Bani Ashal memeluk agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita habis bab yang pertama, iaitu keislaman Sa'ad bin Mu'adz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila keseluruhan Bani Ashal memeluk agama Islam, maksudnya ia telah memberikan kekuatan kepada agama Islam di tempat baru, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Ini telah memberikan keseronokan kepada siapa, tuan-tuan? Kepada Mus'ab bin Umair. Muslimin, saya ni ingatkan, keislaman Sa'ad adalah sebelum datangnya Rasulullah ke Madinah. Sebab itu saya kata, selalu saya sebut, apabila Nabi utuskan Mus'ab bin Umair ke Madinah, ia merupakan satu proses perjalanan untuk berlakunya pembebasan Madinah daripada kekafiran dan untuk menyambut ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat lain ketika mana mereka terpaksa keluar dari bumi mereka, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita baca kisah hijrah Nabi, tuan-tuan, hijrah Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi izinkan sahabat-sahabat lain dulu keluar pergi berhijrah, kan? Ramai pergi berhijrah. Apabila mereka ni berhijrah, mereka sampai di Madinah, tuan-tuan. Madinah ketika itu dikatakan dalam sejarah hampir setiap pintu rumah di Madinah telah memeluk agama Islam, kecuali di beberapa kawasan tertentu yang agak jauh, kan? Di kawasan selatan Madinah itu tak ramai lagi yang peluk. Tapi yang berada di tengah-tengah Madinah, di mana As'ad tinggal, di mana Mus'ab tinggal, mereka berjaya untuk mengajak semua orang ini memeluk agama Islam. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, apabila Nabi tiba bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disambut oleh penduduk-penduduk Madinah dengan penuh penghormatan, dengan penuh keseronokan, dengan penuh keterujaan. Jasa siapa, tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Besar tak, tuan-tuan, ganjaran pahala Mus'ab bin Umair? Tuan-tuan nak dengar tak kisah Mus'ab bin Umair? Nak tahukah kisah cerita Mus'ab bin Umair? Kalau tuan-tuan nak tahu kisah Mus'ab bin Umair, tuan-tuan, tulis kat ruang komen tu.
Saya nak baca saat lagi lepas habis live ni, berapa orang hak tulis kat ruang komen nak dengar cerita Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekali lagi saya ucap selamat datang kepada rakan-rakan yang baru bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah kita dah lebih kurang sejam dan kita dah habis kisah Sa'ad bin Mu'adh memeluk agama Islam, dan insyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Saya nak sebut juga kita ada kuis tuan-tuan, ada kuis. Ada kuis setiap hari dan akan dikumpulkan. Kemudian tuan-tuan perempuan boleh jawab nanti apabila kita bagi link jawapan pada hari Khamis atau Jumaat akan datang. Boleh jawab, insya-Allah kita akan bagi hadiah bernilai RM50 kepada, tak salah saya, 2 orang. Jadi kita akan bagi insya-Allah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menang RM50 tu kenalah dengar sampai habis. Kan, kalau terlepas rancangan ni, selepas ni kita upload balik video ni, tuan-tuan kena tengok mula sampai habis. Di mana jawapan dia nak cari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adh masuk Islam umur 31 tahun. Dia pemimpin kaum dia dan dia berjaya mengajak semua orang untuk bersama-sama dengannya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad sepanjang hayat kehidupannya boleh dikatakan terlibat dalam peperangan bersama dengan Rasulullah di semua peperangan. Kan? Peperangan pertama Sa'ad terlibat adalah peperangan Badar. Peperangan Badar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, peperangan Badar ini berlaku tanpa dirancang. Okey? Peperangan Badar ini berlaku tanpa dirancang. Dan orang Islam pun tidak bersedia dengan peperangan Badar ini. Di muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika umat Islam, Rasulullah nak bawa keluar ni, nak bawa keluar orang-orang dari Madinah ini, okay, orang-orang Islam untuk pergi ke medan Badar, asalnya bukan untuk perang tuan-tuan, tetapi sebagai persediaan. Kan? Nabi tidak menjangka apa yang berlaku dalam perang Badar itu akan berlaku. Kan? Itu semua perancangan Allah. Kan? Satu hari ketika Nabi nak bawa keluar orang-orang ini, kan, pergi ke Badar, kan, duduk di sana melihat situasi kawasan itu menjadi kawasan laluan pedagang-pedagang dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Syam, tuan-tuan. Tempat-tempat perdagangan terkenal pada waktu tersebut. Jadi ketika Nabi nak bawa keluar itu, tuan-tuan, Nabi bertanya dengan para sahabat ni ketika duduk dengan sahabat. Kan? Abu Bakar ada, Umar ada, Sa'ad bin Mu'adh ada, orang Ansar ada, orang Muhajirin ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada mereka. Nabi meminta pendapat mereka. Okey, Nabi minta pendapat apa, tuan-tuan? Nabi berkata kepada orang-orang berada di sekitar tersebut, tanya pendapat masing-masing. Okey? Tanya pendapat. Nabi minta apa pendapat kamu semua tentang perjalanan kita nak keluar dari bumi Madinah ini untuk menghadapi orang-orang kafir yang sedang lalu lalang di luar sana. Kan? Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, bawa sahaja kami ke mana? Kami akan bersama-sama dengan anda. Maka duduk Abu Bakar. Kemudian Nabi tanya lagi kali kedua. Tuan-tuan. Umar pula jawab, wahai Rasulullah, aku juga seperti Abu Bakar. Bawalah kami ke mana saja. Kami akan bersama-sama dengan kamu. Nabi tanya lagi kali ketiga. Nabi minta lagi pandangan. Okey, pandangan lain. Seolah-olah begitu. Ketika kali ketiga Nabi bertanya itu, tuan-tuan, Sa'ad
mula menyedari sesuatu. Saat mula menyedari sesuatu. Apa dia tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Saat pun maju ke hadapan dan mula berkata-kata, wahai Rasulullah, seolah-olah kamu nak dengar pandangan kami. Kan? Seolah-olah kamu tanya banyak kali pendapat dan pandangan ini, kamu nak dengar daripada kami, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Allah tuan-tuan, Allah bagi keistimewaan kepada Sa'ad untuk dapat tangkap apa kehendak Rasul yang sebenar pada waktu itu. Lalu Sa'ad pun meneruskan kata-katanya, mungkin saja wahai Rasulullah kamu khawatir kami tidak akan bersama-sama dengan kamu untuk bertempur melawan dengan orang-orang kaum Quraisy, kaum kamu sendiri. Kan? Dia seolah nak kata macam ni tuan-tuan. Kan? Kalau tadi Abu Bakar dan Omar yang kata, ayuh kita akan ikut kamu wahai Rasulullah, Nabi tak heran. Pasal apa Nabi tak heran? Pasal ya memang depa tu yang orang kafir Quraisy tu memang depa itu musuh kepada orang Islam, sebab di sana pun orang Islam dah didera, harta mereka telah dirampas. Jadi tak heran kalau Omar, kalau Abu Bakar, kalau Abdul Rahman bin Auf, kalau depa ni yang sebut benda, tak heran. Tapi Nabi nak dengar sendiri daripada mulut orang Ansar, kan? Orang Madinah. Boleh saja orang Madinah kata, itu bukan hal kami, itu hal kamu. Kan? Itu hal bangsa kamu, itu hal kaum kamu. Kan? Kamu buatlah sendiri. Mungkin saja boleh dia berkata macam tu, tapi Sa'ad menyedari. Kan? Sa'ad kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, jangan bimbang. Jangan bimbang. Kan? Jangan bimbang. Kami orang-orang Ansar berhak untuk menolong kamu. Kan? Sesungguhnya, kan? Sa'ad terus menjawab, pergilah ke mana sahaja yang anda kehendaki dan sambunglah tali kekerabatan dari siapa sahaja yang anda kehendaki, serta putuskanlah ia dari siapa yang anda kehendaki, dan ambillah harta-harta kami sesuka anda, dan serta berikan darinya kepada kami sesuka anda. Apa yang anda ambil dari kami tidaklah lebih kami cintai dari apa yang anda tinggalkan. Dan perintah yang telah anda perintahkan, maka urusan kami ikut kepada urusan Allah. Oleh kerana itu, anda berjalan hingga sampai ke satu tempat, pasti kami benar-benar akan berjalan bersama anda. Dan wallahi, jika anda mengajak kami untuk mengharungi lautan, kami pasti akan mengharunginya bersama-sama dengan anda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Sa'ad mengungkapkan kata-kata hebat ini, Nabi terus rasa seronok dan berbangga. Kan? Nabi nampak dengan jelas, Nabi rasa dengan jelas orang-orang Madinah, orang-orang Ansar telah bersama-sama dengan dia untuk berjuang menempuhi perjalanan panjang kehidupan agama Islam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampainya dalam peperangan Badar, maka berlakulah perang seperti mana yang telah berlaku sebelum seperti mana yang telah kita ketahui. Jadi maksudnya Sa'ad menyatakan secara jelas dan tuntas kepada Rasulullah, bawalah mereka ke mana pun, mereka akan tetap bersama dengan Rasulullah. Mereka tidak akan berpaling. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum perang Badar. Kan? Kemudian perang Uhud pun Sa'ad ikut. Kemudian saya nak cerita ini perang Ahzab. Tuan. Perang Ahzab ataupun kita sebut sebagai ataupun juga disebut sebagai perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq ini dia berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Kan? Pada bulan Syawal, tuan-tuan. Ni kita nak masuk bulan Syawal ni. Berapa hari lagi bulan Syawal? 26 hari lagi, 27 hari lagi bulan Syawal. Kan? Mungkin Syawal kita tahun ni raya kat rumah masing-masing kot, kan? Solat raya di rumah, kan? Khutbah raya kat rumah.
Khutbah raya tuan-tuan. Kalau takdir Allah Ta'ala kita raya kat rumah tuan-tuan, solat raya saya rasa mudah kot. Semua orang boleh buat, tak ada masalah. Kan? Ketua keluarga, suami-suami boleh jadi imam, tak ada masalah. Tapi nak khutbah raya boleh tuan-tuan. boleh khutbah raya tuan-tuan. Dan kot ni, masa ada 3 minggu lagi tuan-tuan, belajar macam mana nak khutbah raya. Tapi khutbah itu jawatan kuasa Persatuan Negara Pulau Pinang dah keluar dah. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tu kalau kita raya di rumah lah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berlaku ni perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adh pun terlibat dalam peperangan ini. Ikut peperangan ini. Peperangan Khandaq berlaku sebab apa tuan-tuan? Peperangan Khandaq berlaku apabila puak-puak kafir telah bersepakat untuk menyerang orang-orang Islam. Kenapa mereka bersepakat? Dia berpunca daripada puak Yahudi. Puak Yahudi yang telah diusir keluar oleh Rasulullah kerana mereka mengkhianati janji. Kan apabila Nabi sampai, Nabi buat perjanjian kan antara Islam dengan Yahudi. Maka perjanjian ini telah dikhianati oleh sebahagian puak Yahudi. Sebahagian bani-bani ini, bani Yahudi ini. Maka Nabi telah usir mereka keluar. Nabi telah halau mereka dari bumi Madinah. Dan mereka ni tak puas hati tuan-tuan. Jadi mereka berkumpul balik sesama mereka merancang untuk serang balik orang Islam. Dan mereka pergi jumpa kepimpinan kafir Quraisy di Makkah untuk ajak bergabung sekali. Sebab itu tuan-tuan, nama perang ini juga dipanggil sebagai Ahzab. Maksudnya bersekutu. Tentera-tentera bersekutu. Dikatakan jumlah tentera bersekutu ini 10,000 orang tuan-tuan. 10,000 tuan-tuan. Bukan sikit lah. 10,000. Dan dikatakan jumlah 10,000 tentera bersekutu ini lebih ramai berbanding penduduk Madinah pada waktu itu tuan-tuan. Mai mana 10,000 ni tuan-tuan? 10,000 ni ada daripada Bani Nadir, 10,000 ni ada daripada kalangan Bani Ghatfan, 10,000 ni ada daripada kafir Quraisy, adalah jumlah-jumlah dia. Total semua sejarawan kata 10,000. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikumpulkan mereka ini, mereka nak datang ke Madinah menyerang Rasulullah. Rasulullah dah tahu dah hasil intipan tentera-tentera yang dipanggil sebagai Sariyah. Mereka ni mengintip pergerakan, perbualan puak-puak kafir Quraisy ini, dapat maklumat, maka Rasulullah telah bersedia. Bersedia macam mana? Rasulullah minta pendapat para sahabat. Kita nak buat macam mana? Kita nak keluar ke kita duduk di dalam Madinah ini? Kan? Maka keluarlah satu cadangan yang cukup bernas. Apa dia tuan-tuan? Cadangan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Tuan-tuan, Salman Al-Farisi telah memberikan pandangan dia, iaitu kita gali parit keliling Madinah agar orang dari luar tidak boleh masuk ke dalam bumi Madinah. Dia tak boleh lompat parit tersebut. Maka Nabi bersetuju dengan pandangan Salman. Maka mengarahkan seluruh penduduk Madinah untuk gali parit keliling itu. Apabila gali ke parit keliling itu, apabila orang kafir tiba, mereka tidak boleh untuk melompat dengan kuda ke, dengan apa ke, ataupun panah dari jauh ke, terlalu jauh, tak boleh nak kena. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, hebat pandangan Salman ini. Rupa-rupanya Khandaq itu, Salman ni dia orang Iran, dia orang Parsi tuan-tuan, orang Parsi. Kan? Menggali parit ini adalah strategi orang-orang Parsi dalam peperangan. Dan Khandaq itu asalnya adalah perkataan Parsi. Khandaq itu asalnya perkataan Parsi. Kan? Jadi bahasa Arab pinjam dia jadi Khandaq. Okay? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Khandaq berlaku, 10,000 orang tentera-tentera kafir bertemu melawan tentera-tentera Islam di dalam Madinah hanya seramai 3,000 orang. 3,000 je tuan-tuan, lawan 10,000. Maksudnya kalau kita kata nisbah ni lebih kurang 1 lawan 3/4 ataupun 1 lawan 3/3. Kan?
Satu lawan tiga, tuan-tuan. Satu lawan tiga. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Satu lawan tiga ni macam juga perang Badar, 300 lawan 1000 orang. Kan? Kalau ikut logik angka, kalah lah. Okay? Tapi hasil daripada kita kata apa? Daripada perpaduan umat Islam, kesatuan umat Islam, parit yang digali, musuh gagal untuk masuk ke dalam kota Madinah. Apabila dia gagal masuk ke dalam kota Madinah dan ada seorang sahabat lagi telah menawarkan diri kepada Rasulullah. Saya lupa nama dia, tak salah saya nama dia Nuaim, kan? Nuaim bin Mas'ud kalau tak salah. Nanti saya mak balik. Dia telah menawarkan diri kepada Rasulullah untuk dia dihantar masuk ke dalam kubu musuh untuk dia memporak-perandakan kem musuh, dan akhirnya musuh akan porak-peranda dan depa akan gaduh sama-sama depa. Akhirnya serangan mereka tak jadi. Dan Nabi membenarkan Nuaim pergi, dibawa masuk ke dalam penempatan ataupun kemah puak-puak kafir, tentera bersekutu, tentera Ahzab ini. Apabila Nuaim masuk ke sana, dia telah berjaya. Dia pergi jumpa Bani Nadir, kata macam ni. Dia jumpa Bani Ghatfan, dia kata macam ni. Dia jumpa kafir Quraisy, dia kata macam ni. Kan? Untuk melaga-lagakan sesama mereka. Akhirnya sesama mereka hilang kepercayaan. Tentera-tentera bersekutu ni hilang kepercayaan. Sudah ada rasa curiga mencurigai sesama mereka. Akhirnya bergaduh sesama mereka. Dan akhir sekali, tuan-tuan, kafir Quraisy cuci tangan, balik semula ke Mekah. Mereka dah tak percaya dah kepada Bani Nadir, Ghatfan dan Bani-Bani lain tu. Habis tak percaya dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kira Islam dah menang. Tapi tuan-tuan, dalam perang Khandaq ini juga, bukan kata tak ada langsung panah yang sampai kepada tentera Islam. Ada, tuan-tuan. Ada, bukan tak ada langsung. Ada yang syahid tentera Islam. Sekali lagi saya baca nama-nama yang syahid di perang Khandaq. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sa'ad bin Mu'adh juga tercedera dalam peperangan ini. Dia cedera, tuan-tuan. Dia cedera di mana, tuan-tuan? Dikatakan dia cedera di lengan dia. Tak pasti sama ada lengan kanan ataupun lengan kiri. Wallahu a'lam. Dia cedera di lengan, dikatakan terkena panah dan dia terkena satu urat. Dia terkena urat dan darah mengalir tanpa henti. Darah mengalir tanpa henti. Sehinggalah dibawa kepada Rasulullah. Dikatakan dalam sejarah, Rasulullah panaskan besi, letak pada tempat urat tersebut untuk menghentikan aliran darah. Kemudian Nabi minta sahabat untuk bina satu kemah khas, letak Sa'ad dalam itu dekat dengan tempat duduk Nabi, supaya Nabi boleh tengok sentiasa Sa'ad bin Mu'adh ini. Hebatnya Sa'ad, tuan-tuan, di sisi Nabi. Nabi nak tengok Sa'ad berada di hadapan sentiasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Sa'ad telah berada dalam kecederaan yang agak parah. Darah mengalir tanpa, tapi dapat dihentikan oleh Nabi dengan besi panas tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebaik sahaja Nabi pulang ke rumah, kan? Nabi baru sampai, kan? Nabi kira baru nak lepaskan lelah, baru ni kira puak musuh dah kucak-kacir habis dah, tuan-tuan. Ada yang dah berambuh dah balik dah. Ketika itu Nabi mendapat khabar berita Bani Quraidah, satu lagi puak Yahudi, telah mungkir janji. Apa mungkir janji Bani Quraidah ni, tuan-tuan? Nabi baru dapat tahu rupanya Bani Quraidah telah bersama dengan tentera-tentera Ahzab tadi, bersama dengan Bani Ghatfan, bersama dengan Bani Nadir, bersama dengan kafir Quraisy untuk menentang Rasulullah dan umat Islam. Apabila Nabi dapat tahu, Nabi terus bangun dan pergi untuk menyelesaikan masalah ini dengan Bani Quraidah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Sa'ad sedang sakit itu, dia telah melafazkan satu kata-kata, tuan-tuan. Sekali kita tengok. Okey. Apabila Sa'ad berkata kepada Rasul, Nabi dengar Rasul tentang Sa'ad menyebut, kan? Apabila diketahui yang Bani Quraidah itu telah mungkir janji dan umat Islam perlu berhadapan pula dengan Bani Quraidah ini, Sa'ad telah berkata, Sa'ad telah berdoa kepada Allah, kan? Kalaulah
dia terpaksa mati pada waktu ini dan tidak ada lagi pertempuran di antara umat Islam dengan kafir Quraisy, dia rela untuk mati pada waktu ini. Tapi seandainya kalau ada urusan yang belum selesai dengan Banu Quraizah, dia minta supaya dia boleh hidup lagi sampai dia selesai urusan dengan Banu Quraizah. Itu mafhum lebih kurang macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi pergi bertemu dengan Banu Quraizah untuk menyelesaikan mungkir janji mereka ini. Akhirnya Nabi kata apa, tuan-tuan, kepada sahabat lain? Pergi, ambil Sa'ad bin Mu'adh, bawa dia datang ke sini. Tuan-tuan, Ibnu Ishaq dalam kitab dalam kitab sirahnya Al-Maghazi was Siyar, dia kata apa? Ini Ibnu Ishaq tulis. Kaum muslimin berdiri menuju kepada Sa'ad bin Mu'adh dan berkata, "Hai Abu Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatmu untuk memutuskan perkara-perkara keluargamu." Tuan, Bani Quraizah ni dia orang Madinah. Sa'ad orang Madinah, tuan-tuan. Jadi sahabat lain mai kepada Sa'ad yang sedang sakit ini, sebut kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, Nabi nak kamu jadi hakim terhadap masalah kita dengan orang-orang kaum kamu ni, dengan bangsa Madinah ini, iaitu Bani Quraizah." Kemudian Sa'ad berkata, "Terhadap itu semua, kamu harus memberi komitmen dengan janji Allah bahawa hukum tentang mereka adalah sesuai dengan hukum yang aku keluarkan." Kan? Sa'ad kata kat mereka, "Okey, tak apa, aku boleh selesai, tapi apa yang akan aku hukumkan ini adalah akan selari dengan Allah dan kamu kena ikut." Mereka berkata, "Ya." Sa'ad bin Mu'adh berkata, "Kamu juga harus memberikan komitmen kepada orang yang ada di sini." Sa'ad bin Mu'adh berkata seperti itu sambil menunjuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk kepada Rasulullah, maksudnya dia kata kena setuju dengan apa yang dikeluarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya Sa'ad, tentang Bani Quraizah, aku putuskan bahawa..." Ini Sa'ad berkata kepada mereka penghakimannya, "Tentang Bani Quraizah, aku putuskan bahawa orang lelaki mereka dibunuh, kekayaan mereka dibahagi-bahagi, dan anak-anak serta wanita-wanita dijadikan sebagai tawanan." Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasul lantik Sa'ad menjadi hakim. Tuan-tuan, penghormatan untuk Sa'ad bin Mu'adh, dilantik menjadi hakim di antara isu mungkir janji Bani Quraizah dengan umat Islam. Maka Sa'ad berkata, semua orang lelaki Bani Quraizah harus dibunuh. Wajib dibunuh. Dan harta-harta mereka kita ambil bahagi. Kemudian anak-anak dan wanita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anak-anak dan wanita pula hendaklah dijadikan tawanan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi daripada Ibnu Ishaq juga, sahabat Nabi ini berkata apa? Sesungguhnya engkau telah memutuskan perkara mereka dengan hukum Allah dari atas 7 langit. Nabi bersetuju dengan hukuman yang Sa'ad jatuhkan tadi, iaitu semua lelaki-lelaki Bani Quraizah dibunuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilaksanakan hukuman bunuh terhadap lelaki-lelaki Bani Quraizah. Dalam sejarah tidak ada satu pendapat yang menyatakan dengan tepat berapa orang yang dibunuh daripada Bani Quraizah ini. Ada yang kata sekitar 700 orang. Ada yang kata sekitar 800 orang. Ada yang kata sekitar 900 orang. Tapi lebih kurang macam tu lah, tuan-tuan. Lelaki-lelaki Bani Quraizah yang dibunuh. Kan? Bagaimana mereka bunuh, tuan-tuan? Mereka gali lubang. Orang Islam gali lubang. Kemudian dipenggal kepala seorang demi seorang. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu kesalahan mungkir janji dengan umat Islam. Dan mereka pada ketika itu berada pada puak tentera Ahzab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad yang tadi ni,
Tuan, Sa'ad yang tadinya, Sa'ad bin Mu'adh yang tadinya saya kata cedera kerana terkena panahan tentera-tentera kafir dalam perang Khandaq, telah balik semula ke kemahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sikit kisah Sa'ad meninggal dunia tuan-tuan di hujung dah. Okey. Setelah menyelesaikan permasalahan Bani Quraidah, luka Sa'ad bin Mu'adh semakin parah. Kemudian ia mati syahid kerananya. Ini Ibnu Hisham tulis dalam sirah ni. Okay. Setelah saya tak pasti hari yang sama ataupun beberapa hari kemudian. Mungkin beberapa hari kemudian luka dia makin parah, darah keluar makin tidak henti dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adh kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Mu'adh bin Rifa'ah Az-Zuraqa berkata kepadaku bahawa orang-orang dari kaumku berkata kepadaku, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah wafatnya Sa'ad bin Mu'adh. Tepatnya pada pertengahan malam dengan mengenakan serban dari sutera. Kemudian berkata, "Hai Muhammad, siapakah mayat yang kerananya pintu-pintu langit dibuka dan arash bergetar kerananya?" Tuan, ketika Sa'ad meninggal dunia, Jibril datang bertemu dengan Rasulullah. Jibril sebut kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, mayat siapakah yang kerananya pintu-pintu dibuka dan arash bergegar?" Rasulullah berdiam diri, kemudian pergi sambil menyeret pakaiannya kepada Sa'ad bin Mu'adh dan mendapatinya dia meninggal dunia. Sebaik sahaja Jibril mai habaq dekat Rasulullah dalam bentuk pertanyaan, "Wahai Muhammad, mayat siapakah yang apabila dia meninggal dunia pintu-pintu langit dibuka dan arash bergetar, bergegar kerana kematian dia?" Apabila Nabi dapat hint, isyarat itu daripada Jibril, Nabi terus keluar dari rumah dengan penuh tergesa-gesa. Nabi angkat jubah Nabi supaya tak terseret dengan tanah, seolah seakan berlari-lari ke arah tempat di mana Sa'ad berada pada waktu itu. Dan ada beberapa kisah menyatakan sahabat lain bertanya dengan Rasulullah selepas Sa'ad meninggal dunia. Ditanya, "Wahai Rasulullah, ketika kamu nak pergi bertemu dengan Sa'ad, kenapa kamu macam tergesa-gesa?" Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, "Aku bimbang. Aku bimbang, aku tidak dapat sampai kepada Sa'ad sebelum Sa'ad dimandikan oleh para malaikat seperti mana yang berlaku kepada Hanzalah." Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi bimbang, Nabi tak dan tengok Sa'ad bin Mu'adh ketika itu. Itu Nabi tergesa-gesa, Nabi pergi dengan cepat. Okey. Satu hari Aisyah pulang dari Mekah bersama rombongan. Di antaranya Usaid bin Hudayr. Kemudian Usaid bin Hudayr mendapat informasi kematian isterinya dan ia pun agak sedih. Aisyah berkata kepadanya, "Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai Abu Yahya. Apakah engkau sedih kerana wanita? Padahal engkau mendapat musibah yang lebih besar, iaitu wafatnya anak bapa saudaramu, di mana arash bergetar kerananya." Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kematian Sa'ad bin Mu'adh baru diketahui oleh seorang saudaranya, iaitu Usaid bin Hudayr. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi hadis ditulis oleh Ibnu Ishaq. Sa'ad bin Mu'adh adalah seorang yang berisi badan dia, berisi maksudnya berat. Ketika orang-orang memikul jenazahnya, mereka merasakan ringan. Beberapa orang munafik berkata, "Demi Allah, dia ini gemuk. Anehnya, kita tidak pernah memikul jenazah yang lebih ringan daripadanya." Kan? Orang munafik ni tuan-tuan, dia nak memberitahu kepada orang-orang sekitar betapa kalau ikut jenazah Sa'ad ni berat. Tapi awak dia jadi ringan. Sebab
dia telah menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraizah. Ni puak-puak munafik dia cuba kalih kot tu. Tapi apa Nabi kata tuan-tuan? Nabi kata, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adh mempunyai para pemikul pengangkat jenazah selain daripada kamu. Allahu Akbar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Rupa-rupanya jenazah Sa'ad tu jadi ringan walaupun badan dia berisi kerana dia jenazahnya juga diangkat oleh para malaikat, tuan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya para malaikat senang dengan roh Sa'ad bin Mu'adh dan arash bergegar kerananya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kematian sahabat yang menggegarkan arash. Malaikat sangat menantikan ketibaan Sa'ad bin Mu'adh. Pintu langit terbuka, tuan-tuan. Malaikat seronok nak bertemu dengan kekasih Allah ini. Nak seronok bertemu dengan sahabat Rasulullah ini, iaitu Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat, dikatakan ribuan malaikat yang turut mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adh pada ketika itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di mana kita berbanding dengan Sa'ad? Tuan-tuan tahu tak berapa umur Sa'ad ketika itu? Sejarawan menyatakan umur Sa'ad ketika itu sekitar 36 tahun. Dia masuk Islam 31 tahun, setahun sebelum hijrah. Dia mati tahun ke-5 hijrah, selepas beberapa hari selepas peperangan Khandaq. Okey tuan-tuan, beberapa hari selepas peperangan Khandaq dia meninggal dunia, dia syahid tahun ke-5 hijrah. Jadi tuan-tuan, 31 masuk ni tambah dengan 6 tahun, lebih kurang 37 ni. 36 30 umur. Jadi Sa'ad hanya berada dalam Islam sekitar 6 hingga 7 tahun sahaja, tuan-tuan. Dalam tempoh tu je, tuan-tuan, dia berada dalam keislaman 6 ataupun 7 tahun. Tetapi jasanya cukup besar. Jasanya cukup hebat. Tuan, dia berjaya membawa seluruh kaumnya Bani Ashal untuk ikut beriman kepada Allah. Dia pergi ke setiap peperangan bersama dengan Rasulullah. Dia diangkat menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah mungkir janji Bani Quraizah kepada umat Islam. Diangkat oleh Rasulullah. Apabila dia syahid, jenazahnya dipikul oleh ribuan para malaikat. Arash bergegar, pintu langit terbuka, seolah-olah seronok menantikan hadirnya seorang mujahid, iaitu Sa'ad bin Mu'adh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya harap kita mampu menjadikan kisah Sa'ad bin Mu'adh ini sebagai motivasi kepada kita untuk terus mengukuhkan akidah kita, mengukuhkan kekuatan kita sebagai umat Islam, dan memastikan Islam ini akan menang suatu hari nanti, mentadbir kembali dunia ini. Kalau mungkin tidak kita menjadi seperti Sa'ad, didiklah anak-anak kita, cucu cicit kita agar mampu menjadi sehebat Sa'ad bin Mu'adh, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti saya kata tadi, saya nak sebut ada 6 orang yang syahid daripada perang Khandaq. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama Sa'ad bin Mu'adh. Yang kedua Anas bin Aus bin Atiq bin Amr. Yang ketiga Abdullah bin Sahl. Okey. Ini yang datang daripada Bani Ashal. Kemudian seterusnya adalah yang datang daripada Bani Jusham. Okey, iaitu okey, kemudian ada seorang daripada Bani Jusham, iaitu Ibn al-Khazraj. Kemudian ada 2 orang daripada Bani Salimah.
yang bernama At-Tufail bin An-Nu'man, dan yang keenam itu Tha'labah bin Ghanamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 6 orang syahid pada pertempuran Khandaq. Salah seorangnya sahabat besar Islam, iaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tamat kisah Sa'ad bin Mu'adz pada pagi ini. InsyaAllah seperti saya kata tadi, kita ada kuis harian tuan-tuan. Kita ada kuis harian. Tuan nak dengar tak soalan kuis? Nak dengar soalan kuis tak? RM50 tuan-tuan. RM50. RM50 tuan-tuan. RM50 hadiah dia. Jadi saya nak bagi soalan pertama. Boleh tuan-tuan? Pegang pen, pegang pensel, cuba catat tuan-tuan. Soalan pertama yang saya nak bagi ni. Soalan pertama ni tuan-tuan. Mana tahu rezeki tuan-tuan puan-puan bulan Ramadan ini dapat RM50. Kalau tak mau, telefon saya tuan-tuan. Ustaz ambil lah duit RM50 tu. Okey, saya sumbang untuk Ustaz. Okey tuan-tuan. Okey, kita bagi soalan pertama berkaitan dengan Talhah bin Ubaidillah dulu. Soalan pertama. Apakah maksud Dzul Janahain? Apakah maksud Dzul Janahain? Dzul Janahain adalah gelaran yang diberikan kepada Talhah bin Ubaidillah. Minta maaf. Dzul Janahain adalah gelaran yang diberikan kepada Ja'far bin Abi Talib. Jadi soalan dia, apakah maksud Dzul Janahain? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Soalan berkaitan dengan Ja'far. Kita tanya pula soalan, tuan-tuan puan jangan jawab dekat ruang komen lah. Jawapan tu simpan dulu kat tuan-tuan. Hari Khamis atau Jumaat akan datang, kita bagi link jawapan, klik dekat link tu, jawab dalam link tu tuan-tuan. Jangan jawab kat ruang komen pula. Tak lagi jawapan bocor. Kan? Jadi ramai tahu jawapan dia. Rugilah tuan-tuan puan-puan tak dapat RM50. Okey? Okey tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita bagi soalan berkaitan dengan siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita cari soalan mudah-mudah aja nak bagi ni tuan-tuan. Kita nak bagi soalan mudah aja dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ni insya-Allah. Kita nak bagi duit ni, kita nak bagi. Kita bukan nak simpan duit ni. Kita memang nak bagi tuan-tuan. Okey, soalan berkaitan dengan Talhah bin Ubaidillah. Talhah ini ada 3 gelaran yang dipanggil kepada Talhah. Okey, ada 3 gelaran yang diberikan kepada Talhah. Satu disebut sebagai Talhah Al-Khair. Talhah Al-Khair. Okey, saya nak tuan-tuan tuliskan nanti 2 jawapan, 2 gelaran yang pernah diberikan, pernah dipanggil kepada Talhah bin Ubaidillah. Satu saya bagi dah. Talhah Al-Khair. Lagi 2 soal, lagi 2 gelaran tu apa dia? Tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nanti kita bagi link jawapan dia. Kita tahu apa yang nak jawab. Jadilah ni cari jawapan. Tak tahu jawapan ni tuan-tuan, buka baliklah video Talhah itu, dengar dari mula sampai habis. Tang mana saya sebut gelaran-gelaran Talhah ini. Tak tahu pula soalan tadi Dzul Janahain tang mana, apa maksud dia? Buka balik tuan-tuan kisah Ja'far bin Abi Talib. Jadi carilah tang mana saya sebut tentang Dzul Janahain dan apa maksudnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Esok saya bagi 2 lagi soalan. Soalan apa? Soalan hari ini iaitu tentang kisah Sa'ad bin Mu'adz, dan esok tajuk apa atas saya tengok. Saya pun dah lupa dah. Esok tajuk apa? Tuan-tuan. Esok satu kisah Nabi, sahabat Nabi. Rugi kalau tuan-tuan perempuan tak dengar esok. Sebab kisah ni jarang orang sebut. Jarang orang sebut. Terlalu jarang orang sebut kisah ni. Dan kisah esok ialah
sahabat Nabi yang bernama Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan. Jadi jangan lupa tuan-tuan, esok sekali lagi bersama-sama dengan saya kita bicarakan seorang lagi sahabat Nabi, iaitu Uqashah bin Mihsan. Tuan-tuan, sebelum berakhir, saya nak beri satu lagi peringatan. Saya nak kempen promosi, iaitu kita nak memberikan sumbangan, memberikan derma kepada fakir miskin, kepada asnaf di sekitar Pulau Pinang ini dan di sekitar Kulim, insya-Allah. Dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kami menyasarkan untuk memberikan bantuan ini dengan nilai sebanyak RM20,000, tuan-tuan. RM20,000. Kita nak bagi di bahagian pulau, kita nak bagi di kawasan Seberang Perai ini, kita nak bagi di bahagian Kulim, kita nak bagi jumlah keseluruhan, kita nak bagi, sasaran kita 20,000, tuan-tuan. Kita nak bagi dengan lebih ramai orang dapat manfaat sumbangan ini. Jadi saya berharap, saya menyeru, merayu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah untuk memberikan sumbangan ke dalam sumbangan bakul kasih Ramadan ke dalam akaun yang telah tertera di skrin secara langsung ini, tuan-tuan. Akaun Yayasan Ikhlas, akaun Maybank. Tuan-tuan boleh ambil di situ, kemudian masukkan sumbangan tuan-tuan, dan kita harap tuan-tuan maklumkan kepada kami, tuan-tuan. Maklumkan kepada kami dengan mesej kepada kami resit bayaran dia. Kemudian kita tahu ini sumbangan masuk untuk bakul kasih Ramadan, sebab kita nak rekodkan. Jadi saya harap muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan tunggu esok, jangan tunggu minggu depan, tuan-tuan. Hari ini habis live ni, tuan-tuan, terus buka akaun Maybank to You ke, CIMB Clicks ke, RHB Online ke, buka akaun-akaun online kita, terus tuan-tuan buat pindahan, jangan tunggu. Buat amal kebaikan tak boleh tunggu-tunggu, tuan-tuan. Buat amal kebaikan terus rasa nak buat terus, tuan-tuan. Biar walaupun RM1 yang kita transfer, yang kita buat pindahan atas talian sebentar lagi, biar walaupun RM1, semoga Allah ganjari kita. Kalau tuan-tuan ada lebihan duit, memang tuan-tuan perempuan tidak terkesan sangat dengan PKP ini, tuan-tuan. Tuan-tuan ada RM1,000, berikanlah RM1,000 itu untuk fakir miskin. Kami menjadi perantara untuk menyampaikan kepada orang-orang yang memerlukan ini, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga sumbangan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran yang besar untuk kita berada di syurga ni di akhirat kelak nanti. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang daripada kelemahan saya. Terima kasih sudi follow saya, sudi ikut saya dari mula sampai habis. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi esok kita jumpa jam 9 pagi, insya-Allah, tuan-tuan. Saya nak mula lewat sikit esok. Kita jumpa jam 9 pagi, kisah seorang lagi sahabat Nabi, Uqashah bin Mihsan. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.